Sebuah lagi kenyataan yang pasti mendukacitakan penyokong PH, penyokong Anwar, ataupun mungkin tidak juga terlalu mendukacitakan, tetapi pasti menimbulkan persoalan paling besar. Selepas PRN Johor, apa yang akan berlaku kepada Kerajaan Madani di peringkat. Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan, dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Salam sejahtera, selamat datang. Pada Anda yang baru di dalam channel ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Anda. Anda boleh tekan butang share video ini, like, dan juga subscribe. Dalam satu perkongsian, tulisan daripada Syabuddin Husin 2, Facebook Syabuddin Husin, Anda boleh lewat Facebook Syabuddin Husin. Kerajaan perpaduan terbarai selepas PRN Johor. Soal Syabuddin. 6 Julai 2026. Selepas seminggu Tempo berkempen bagi PRN Johor, apa yang ketara ialah hubungan mesra antara PH dan BN semakin menuju ke arah perpisahan. Kita tahu bahwa PH-BN di Johor berlawan, manakala di peringkat persekutuan pula PH-BN adalah sekutu, ataupun kita lebih biasa dengar yaitu Pakatan Madani. Untuk seminggu lalu yang masih berbaki sebelum hari pengundian pada 11 Julai, pasti episode serang menyerang lebih panas. Meskipun di pusat, kedua-dua parti masih kekal bekerja sama, tetapi nada kempen kedua-dua belah pihak seperti tiada garis merah sebagai sempadan. Pemimpin PH-BN menibai serta menghentam antara satu sama lain, seolah-olah mereka bukan rakan dalam kerajaan perpaduan. Di pihak PH, mereka menghentam BN sebagai parti rasuah, suka curi uang negara, tidak boleh diberi kuasa, serta dikaitkan dengan kedudukan Najib, yang kini dipenjara atas kesalahan rasuah. Ucapan Anwar dalam kempen-kempennya sangat jelas. Kalau mahu jaga negara nomor 1, ketua-ketuanya mesti betul. Kalau kaki curi tak boleh. Mereka mahu mengawal semula negara. Tapi kalau kawal untuk apa? Ada deh cerita kita mahu satu negara bersih, tiada rasuah. Kalau ada pasukan yang jauh lebih baik daripada PH, saya tabik, silakan. Tapi kalau yang saya kenal, tak boleh perintah negara. Jahanam. Demikian antara petikan ucapan Anwar. Di pihak Barisan Nasional, mereka pula tidak berselindung lagi, mula mengungkit-ungkit sokongan yang diberikan kepada Anwar, sehingga beliau boleh menjadi Perdana Menteri. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Washdi Lusuki, adalah antara paling terbuka mengungkit sokongan tersebut. Kata mereka, dengan menang 82 kursi parlemen, PH tidak mungkin dapat sampai ke Putrajaya jika tanpa sokongan 30 kursi daripada BN. Secara jelas kedua-dua mereka mahu PH sentiasa sedar diri serta tidak memandang rendah kepada BN. Realitinya baik PH maupun BN, kedua-duanya sedang gairah untuk menang di Johor. Jadi adakah apa saja keputusan di Johor nanti akan memberikan kesan impak yang negatif, impak yang besar kepada Kerajaan Madani? Apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini.
Ini satu berita gembira untuk penyokong PH, penyokong Anwar. Berkaitan dengan pilihan raya negeri Johor, antara berita yang paling dinantikan adalah siapa yang akan menang dan siapakah yang diramalkan akan menang di beberapa kawasan-kawasan DUN pilihan raya negeri kali ini. Satu maklumat yang saya dapat daripada Harapan Daily, Anda boleh lawat Harapan Daily, 70% pengundi muda semangat mahu pulang ke kampung mengundi kali pertama. Saudara-saudara yang saya hormati, ada beberapa kajian yang dibuat berkaitan dengan pilihan raya yang diadakan di Johor melalui pilihan raya yang lalu. Keputusan memihak lebih kemenangan, peratusan kemenangan untuk PH lebih tinggi apabila peratusan mengundi turun lebih tinggi. Jadi kalau lebih ramai yang akan turun pada PDRN Johor kali ini, adakah dengan ini Johor akan dipimpin ataupun Johor akan digemparkan dengan kemenangan mungkin lebih daripada 20 kursi bagi Pakatan Harapan? Benda ini tidak mustahil. Jadi berkaitan dengan 70% pengundi muda semangat mau pulang ke kampung mengundi kali pertama, ada satu kenyataan yang dinyatakan bahwa golongan muda ini mahu mengundi Pakatan Harapan. Saya kongsikan kepada Anda, seramai 70% pengundi pertama kali berusia 18 sehingga 22 tahun menyatakan kesediaan untuk pulang ke kampung bagi menunaikan tanggung jawab PRN. Menerusi satu tinjauan dijalankan Akbar Sinchiu Daily, menerusi segmen community Da Johor mendapati golongan muda bersemangat untuk terlibat sama menentukan masa depan Johor. Mereka sanggup pulang ke kampung halaman untuk mengundi, walaupun ada yang belajar, bekerja di luar Johor seperti KL, Singapura, dan negeri lain. Disebabkan ialah pertama kali mereka mempunyai peluang mengundi, jadi mereka tidak mahu melepaskan. Beberapa responden ditemui, kos perjalanan, cuti kerja, kesukaran balik bukan alasan untuk tidak mengundi. Antara pandangan pengundi muda, Michelle 22 berkata, saya sanggup balik dari KL ke Johor karena menganggap undi pertama itu sesuatu yang berharga. Yu Jiahao 20 tahun, pelajar, saya mahu mengundi karena risau isu harga barang meningkat. Sun 22, bekerja, saya pasti balik mengundi walaupun ibu bapa masih mempertimbangkan. Karena jika anak muda tidak mengundi, orang tua akan menentukan masa depan kami. Haling 20, pelajar. Saya melihat PH lebih terus berbanding BN. Walaupun diakui semua pihak mempunyai kelemahan. Huang Jun, 20 tahun, pelajar. Saya akan balik dari Kuala Lumpur ke Muar sehari sebelum hari mengundi karena mahu memilih calon yang boleh buat kerja. Hai, hello, salam sejahtera. Oke, ini adalah tumbler ataupun tempat kita letak air panas, air sejuk. Ini sangat viral di media sosial. Nama tumbler ini Tieso. Nah, kenapa dia viral? Sebab dia boleh tahan air sejuk, air panas, simpan dalam nih 5 hingga 7 jam. So, dapatkan sekarang. Oke, tuan-tuan dan puan, mungkin zaman sekarang ini kan panas, mana-mana pun pergi tempat panas. Jadi mungkin kamu mau cari kipas yang senang dibawa. Ini adalah kipas portable. Mau tengoklah. Dia tahan dalam 2 ke 3 jam. Dia cas pun cepat. Jadi ini boleh guna waktu belajar. Tambah kipas dalam kereta dan boleh letak di mana-mana. Oke, ini pula produk seterusnya, Power Bank McDodo Original 10.000 mAh 22.5 watt. Power bank ini sangat viral sebab dia fast charging. Lepas tu dia tahan. Kalau telefon kamu dalam 5.000 mah, dia boleh charge lebih kurang 2 kali. Jadi dapatkan sekarang. Oke, seterusnya ini adalah kabel USB yang kita biasa panggil kabel. Elbow, dia hadir dengan size begini dan ada satu size panjang. Kamu boleh tengok link di bawah. Oke, ini adalah monopole tripod. Kenapa saya share? Sebab ini sangat senang, sangat mudah. Kita mau tengok movie, kita mau tengok bola, Piala Dunia, kita letak telepon kita di sini dan sangat senang di bawah. Link ada di bawah video.